Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 17 April bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, seramai 40 petugas kesihatan dijangkiti COVID-19 selepas melengkapkan 2 dos suntikan vaksin. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam hantaran di laman Facebooknya hari ini. Menurut Dr. Nur Hisham, seramai 31 daripada petugas kesihatan itu dijangkiti kurang 2 minggu selepas menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19. Manakala 9 lagi dijangkiti wabak tersebut selepas tempoh 2 minggu. Dr. Nur Hisham berkata seramai 142 petugas kesihatan pula dijangkiti COVID-19 selepas dos pertama vaksin. Bagaimanapun katanya, apa yang lebih penting kesemua petugas kesihatan yang dijangkiti wabak tersebut tidak mempunyai simptom yang teruk. Menurut beliau, pengambilan vaksin tidak bermakna seseorang itu tidak akan dijangkiti wabak COVID-19. Setiap langkah pencegahan kesihatan perlu terus dipatuhi. Gagal patuhi prosedur operasi standard SOP. Bazar Ramadan Tok Adis Kuala Ibai menjadi bazar pertama di Terengganu diarah tutup sementara selama 14 hari bermula malam semalam sehingga 30 April ini. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu Dr. Nur Azimi Yunus berkata, perintah penutupan itu dikeluarkan agar penganjur dapat memperkemaskan pematuhan SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Notis penutupan itu dikeluarkan mengikut Seksyen 18-1-F Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Hasil pemantauan yang dilakukan pegawai penguatkuasa di lokasi itu selama beberapa hari mendapati banyak berlaku pelanggaran SOP. Malah nasihat juga telah diberikan kepada pihak penganjur. Dr. Nur Azimi berkata, penutupan itu dilakukan mengikut prosedur ditetapkan dan berharap dapat menjadi iktibar kepada semua pihak agar tidak cuai dalam pematuhan SOP. Baru-baru ini tular di media sosial berhubung notis penutupan Bazar Ramadan Tok Adis Kuala Ibai yang dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT. Semalam Terengganu telah mencatatkan 16 kes baharu menjadikan keseluruhan kes positif COVID-19 aktif di negara itu sebanyak 247 kes dan terdapat 8 kluster aktif dilaporkan. Polis sedang mengesan dalang sebenar di sebalik pembikinan video iklan raya yang mempromosikan aktiviti judi dalam talian yang tular sejak kemarin. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Achir Sani Abdullah Sani berkata, sehingga kini pihaknya telah menerima 38 laporan berhubung video iklan tersebut. Susulan laporan tersebut, polis telah menahan seramai 8 individu berusia antara 24 hingga 47 tahun. Menurut Datuk Seri Achir Sani, 8 yang ditahan membabitkan 5 lelaki dan 3 wanita yang terlibat sebagai pelakon, ejen artis, juru kamera serta produser dan pengarah video dalam penggambaran video tersebut. Difahamkan kesemua yang ditahan mengaku menerima bayaran bagi pembikinan penggambaran video berkenaan yang diadakan di 2 lokasi di Ampang dan Hulu Selangor pada 13 Mac lalu. Mereka ditahan di bawah Seksyen 504 Kanun Kesesaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Katanya polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang terlibat dalam apa jua aktiviti perjudian di negara ini. Sementara itu, individu beragama Islam terlibat dalam pembikinan video iklan raya mempromosikan kegiatan haram itu wajar didakwa kerana menggalakkan orang lain melakukan maksiat. Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Dato' Ahmad Marzuq Syari berkata, tindakan mereka itu jelas menghina agama Islam dan tidak memikirkan sensitiviti di bulan Ramadan. Tambahan lagi, penghinaan agama Islam ini jelas dilihat terutama membabitkan berita pengawal peribadi dipukul kerana berpuasa yang baru berlaku beberapa hari. Perbuatan itu secara terangan tidak menghormati masyarakat yang majmuk dan pihaknya tidak akan membiarkan sama sekali. Dato' Ahmad Marzuq berkata, jika individu beragama Islam terlibat dalam penerbitan iklan tersebut, tindakan di bawah akta atau enakmen negeri-negeri boleh diambil. Tegasnya lagi, mereka yang ingin mengekang perbuatan itu disaran membuat laporan dan menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sebagaimana telah dilakukan kebanyakan badan bukan kerajaan NGO.
Beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO hari ini membuat laporan polis berhubung dua isu hangat membabitkan video iklan raya yang mempromosi judi dalam talian dan kes pukul bodyguard berpuasa. Presiden Pertubuhan Martabat Jalinan Muhibah Malaysia MJMM Abdul Rani Kuluk berkata, laporan tersebut dibuat susulan sebuah video berdurasi 2 minit 1 saat tular memaparkan aksi lakonan dan nyanyian sekumpulan individu yang mana liriknya dipercayai menggalakkan orang awam untuk berjudi. Kita hari ini sebenarnya dua report. Satu hari ini, kemarin semalam satu. Jadi kita gabungkan satu report. Yang pertama tu isu berkenaan majikan. Majikan dia boleh bantai budak dia, anak buah dia dengan rotan. Bercalar-calar belakang dia. Isu ni tak, dia tanya puasa ke tak puasa tu je. Kalau kau puasa, dia apa? Saya ikut Allah ke dia ikut saya. Isu baru ni pasal judi online pula. Seperti mana yang dibagi tahu. Bet 333. Kau nak judi lah. Kau nak main judi lah. Memang 80% dalam Malaysia orang berjudi. Ini kau promosi berjudi itu sebenarnya hari Ramadan. Hari menyambut raya, lagu raya saya berdengar keliru. Lagu raya bagusnya. Kali kalau sedih dia kata, tikamlah nombor ni. Sementara itu, Wakil Pertubuhan Gabungan Panji Langkah Suka Galas Muhammad Firdaus Muhammad Adnan menyatakan kekecewaannya berhubung kedua-dua isu yang sedang hangat diperkatakan di media sosial ketika ini. Menurut Muhammad Firdaus, pihak yang berkenaan perlu mengambil tindakan tegas bukan sahaja terhadap si pelaku namun dalang utama di sebalik pembikinan video tersebut. Seterusnya, seorang peniaga durian di Raub Pahang mendakwa kerugian RM178,132 setelah menyertai pelaburan tidak wujud yang diperkenalkan rakam media sosial yang baru dikenalinya bulan lalu. Mangsa berusia 28 tahun itu mendakwa berkenalan dengan seorang wanita menerusi aplikasi Momo pada 19 Mac lalu, disusuli dengan perbualan melalui WhatsApp. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pahang, Superintendent Muhammad Wazir Muhammad Yusof berkata, wanita itu dikatakan berkongsi maklumat pelaburan dengan jaminan pulangan hebat menyebabkan mangsa yang ingin mencuba telah ke pautan laman web diberikan suspek dan melabur RM500. Mangsa mendakwa menerima keuntungan sebanyak RM807 beberapa hari selepas melabur, menyebabkan dia bersetuju dengan cadangan suspek untuk menggandakan pelaburan kepada RM200,000. Muhammad Wazir dalam kenyataannya juga berkata mangsa bagaimanapun hanya mendepositkan wang berjumlah RM178,132 melalui 17 transaksi dalam talian ke-4 akaun berbeza yang diberikan suspek mulai hujung Mac hingga awal April lepas. Mangsa mendakwa dirinya turut menerima pesanan WhatsApp daripada nombor tidak dikenali memaklumkan pelaburan dibuatnya berjaya memperoleh keuntungan sebanyak RM218,715. Bagaimanapun mangsa mendakwa tidak dapat mengeluarkan wang itu atas alasan masalah teknikal sistem pelaburan dan meminta menjelaskan bayaran 50% daripada jumlah keuntungan menyebabkan dia berasa ditipu. Beliau kemudian membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Raub dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan yang mempertukar hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebat serta boleh didenda jika sabit kesalahan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak menolak kemungkinan akan bertanding dalam Pilihan Raya Umum ke-15 sekiranya terdapat banyak permintaan daripada penyokong setianya. Memetik laporan Awani, katanya beliau kini berada dalam keadaan serba salah kerana keputusan yang dibuatnya sebelum ini adalah tidak mahu bertanding lagi dalam PRU akan datang. Menurut Ahli Parlimen Langkawi itu, keadaan yang berlaku ketika ini adalah sama seperti sewaktu beliau dicalonkan mewakili Pakatan Harapan untuk bertanding di Parlimen Langkawi pada PRU ke-14 yang lalu. Pada ketika itu, ramai yang mendesak beliau supaya bertanding dan keadaan yang sama berlaku sebaik saja beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri apabila beliau didatangi beberapa rombongan yang memintanya membuat sesuatu. Dr. Mahathir berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis berbuka puasa dan solat tarawih di Masjid Al-Ihsan Temoyong semalam. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri itu memberi bayangan akan kembali bertanding dalam Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15. Berikutan terdapat permintaan daripada penyokongnya yang tidak membenarkan beliau bersara. Beliau yang pernah 2 kali menerajui tampuk pemerintahan negara menegaskan
pengumuman untuk tidak bertanding dalam PRU15 itu telah mencetuskan rasa kurang senang dalam kalangan penyokongnya. Beberapa bulan selepas itu, Dr. Mahathir menyatakan bahawa usia yang sudah lanjut iaitu bakal menginjak ke angka 96 tahun berkemungkinan menjadi antara sebab untuk beliau tidak bertanding dalam PRU15. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.